utama di Berita TV 9 malam ini. 14 kes baru COVID-19 dilaporkan hari ini. Juga, isteri juara program DAI dihadapkan ke mahkamah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Gelombang kedua penularan COVID-19 disahkan sudah bermula di negara ini sejak 27 Februari lalu. 14 kes baru COVID-19 dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kes positif di Malaysia meningkat kepada 50 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata gelombang pertama COVID-19 merangkumi 22 kes yang kesemuanya sudah sihat dan dibenarkan pulang. Setelah 11 hari tiada kes baru dilaporkan, gelombang kedua COVID-19 bermula. Bagi gelombang kedua sehingga 4 Mac 2020, terdapat sebanyak 28 kes positif COVID-19 iaitu kes ke-23 sehingga kes 50. Beliau berkata demikian pada sidang media COVID-19 di Kementerian Kesihatan. Katanya bagi gelombang kedua, terdapat satu kluster COVID-19 yang melibatkan kes positif ke-26. Kesemua 14 kes positif yang dikesan hari ini merupakan kontak rapat kepada kes positif yang ke-26 iaitu salah seorang ahli Lembaga Pengarah UDA Holdings Berhad. Keseluruhannya terdapat 215 kontak rapat kes positif ke-26 yang dikesan. 16 kes dikesan positif COVID-19, 19 negatif dan 180 lagi menunggu keputusan. Sementara itu, organisasi atau syarikat yang dikesan mempunyai kes positif COVID-19 tidak perlu menutup pejabat. Menurut Datuk Dr. Nur Hisham, tindakan yang perlu dilakukan hanya mengambil langkah pencegahan dan pembersihan menyeluruh atau disinfeksi. Kementerian Kesihatan berharap semua pihak dapat bertenang dan sentiasa bekerjasama dengan memberi maklumat yang tepat apabila dihubungi atau dikenal pasti sebagai kontak rapat. Pada masa yang sama, semua pihak diminta tidak menularkan sebarang maklumat yang boleh menyebabkan kebimbangan pada orang awam. Jadi keadaan masih terkawal. Katanya Kementerian Kesihatan dengan kolaborasi pihak swasta akan menawarkan perkhidmatan pengambilan sampel COVID-19 di rumah orang ramai yang ingin menjalankan ujian pengesanan virus itu. Pengumuman rasmi mengenai perkara itu termasuk caj yang dikenakan akan dilakukan dalam masa terdekat. Felcra Berhad mengeluarkan arahan kepada semua kaki tangan untuk bekerja dari rumah susulan salah seorang ahli lembaga pengarah syarikat itu disahkan positif COVID-19. Dalam satu kenyataan, Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Nazrul Izam Mansur berkata keadaan bagaimanapun dilaporkan terkawal dan tiada simptom ditemui dalam kalangan kaki tangan. Katanya pengurusan syarikat mengambil langkah berwaspada dalam memastikan tahap kesihatan dan persekitaran yang kondusif di premis terpabrik. Operasi di peringkat ibu pejabat juga telah dihentikan serta-merta sehingga Jumaat depan bagi membolehkan kerja-kerja pembersihan dan sanitasi dilakukan. Namun katanya semua operasi di peringkat wilayah dan kawasan diteruskan seperti biasa. Pada masa sama, pihak syarikat telah mengenal pasti staf yang mempunyai kontak rapat dengan individu berkenaan. Kesemua mereka sedang menjalani ujian saringan kesihatan di hospital berdekatan. Terdahulu, ahli lembaga pengarah syarikat berkenaan dimaklumkan berada di dalam bangunan Wisma Felcra Ibu Negara pada 25 Februari lalu. Dalam pada itu, langkah pencegahan penularan COVID-19 turut dilakukan di sektor perhotelan. Tinjauan kami di salah sebuah hotel milik UDA Holdings Berhad mendapati tindakan sewajarnya sudah diambil mengikut garis panduan Kementerian Kesihatan untuk menjalankan kerja pembersihan dan sanitasi. Proses yang kami lakukan sebenarnya membabitkan 3 peringkat, iaitu peringkat pertama membabitkan asap, iaitu fogging. Peringkat kedua adalah penyemburan cecair.
dan peringkat ketiga adalah penyemburan antibakteria yang dimasukkan ke dalam AHU, iaitu sistem penghawa dingin. Antara kawasan yang diberi tumpuan untuk proses pembersihan dan sanitasi, ruang utama, bilik majlis, laluan pengguna dan setiap bilik yang telah diduduki oleh pelanggan hotel. Sebelum ini, Uda Holdings Berhad mengesahkan salah seorang ahli lembaga pengarahnya disahkan positif COVID-19. Sudah pastinya pusat membeli belah yang menjadi tumpuan orang ramai sudah mengambil langkah mengaktifkan pencegahan penularan COVID-19. Ikuti tinjauan yang kami lakukan. Tinjauan kami di sebuah pasaraya besar di Subang Jaya, Selangor mendapati beberapa inisiatif telah dilakukan sejak wabak COVID-19 mula tersebar. Antaranya pemeriksaan suhu badan terhadap kaki tangan sebelum dibenarkan masuk ke pejabat setiap hari. Pasaraya besar ini turut menyediakan cecair pembasmi kuman kepada pengunjung di pintu masuk utama bagi mengekang penyebaran virus. InsyaAllah selamat. Tapi kita kena take precaution lah. Ya, sikit-sikit. First dulu, sanitize your hands, basuh tangan. Okay, next, kalau dah ni, dia pakai mask. Kan? Jangan crowded people, tempat yang crowded ni kita try, jangan datang sangat lah. Kita schedule kan masa-masa yang kita nak datang. Bagus. Take the initiative, bagus. So far I haven't have other place take this initiative. Angkat ini ya. So ini bagus lah. If can, boleh provide face mask ke macam tu semua okey lah. Saya rasa selamat ke tak untuk shopping ni? Memang selamat so far. If not then as long it's not very crowded and it's very cramped lah kan. Malah pengurusan pasaraya besar ini turut mengarahkan troli barangan, pemegang eskalator, butang lift, tombol pintu, bilik bayi, tandas dan kerusi roda dibersihkan secara berkala. Apa yang kita lakukan, kita bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesihatan. Mereka memberi garis panduan kepada kita bagaimana cara untuk menghebahkan pencegahan-pencegahan yang perlu dilakukan kepada kaki tangan dan juga kepada pelanggan. Pasaraya besar ini turut menjual hand sanitizer serta penutup mulut dan hidung. Namun ianya terhad berikutan permintaan yang tinggi. Tidak perlu panik. Ini kerana kesiapsiagaan dan kebolehan petugas barisan hadapan dalam memerangi virus COVID-19 di tahap paling tinggi. Perkara itu dinyatakan sendiri oleh salah seorang rakyat Malaysia yang dibawa pulang dari Wuhan, China baru-baru ini selepas terkandas di wilayah berkenaan. Nurul Farhana Muhammad Sahal, 32 tahun, berada di Wuhan, China untuk melawat suaminya Irwan Rustang yang bekerja sebagai perancang projek di Boosted Naval Shipyard Sdn Bhd yang berpangkalan di sana. Farhana ketika itu ke sana bersama anaknya Muhammad Irfan Irsyad Irwan 4 tahun dan puteri Insyirah Wafa Irwan 3 tahun. Berkongsi detik cemas, mereka sekeluarga tidak menyangka bandar yang mereka lawati itu merupakan lokasi yang menjadi punca penularan virus itu. Pada masa itu sedikit cemas kerana risau sama ada penyakit tersebut akan menular dengan lebih banyak ataupun tidak, dan seterusnya kami risau satu keluarga akan terkandas di Wuhan, tidak dapat pulang ke tanah air. Mengulas mengenai khidmat yang diberikan oleh pihak berkuasa, Farhana berkata mereka berpuas hati dengan layanan dan perkhidmatan perubatan yang diberikan. Jelasnya pihak Kementerian Kesihatan sangat prihatin dengan keperluan keluarga yang dikuarantin di Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi AKAP. Bagi saya, doktor-doktor kita di Malaysia ini adalah sangat-sangat terlatih dan mereka juga mempunyai kepakaran bagi setiap penyakit. Sekiranya rakyat Malaysia itu sendiri tidak yakin, tidak mungkin ada sebahagian daripada pesakit-pesakit COVID itu sendiri telah sembuh dan mereka dapat pulang dengan selamat sekarang. Bagi saya, rakyat Malaysia seharusnya tidak harus curiga dengan kebolehan doktor-doktor di Malaysia bagi merawat atau merawat pesakit-pesakit COVID itu sendiri. Beliau juga mengucapkan penghargaan kepada petugas-petugas terutama pihak agensi pengurusan bencana negara NADMA dan Kementerian Kesihatan yang bertungkus lumus dalam menangani COVID-19 di negara ini.
Ada kata-kata akhir untuk tim rescue. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pemanis, Dr. Chon Fat Ful mengumumkan keluar dari PKR hari ini. Dr. Chong, 60 tahun, berkata beliau sudah menandatangani akuan bersumpah SD menyokong gabungan baru diterajui Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad. Katanya beliau kini menjadi adun bebas yang menyokong kepimpinan Datuk Hasni. Keputusan itu diambil tanpa sebarang tekanan, paksaan mahupun ditawarkan apa-apa ganjaran keuangan ataupun jawatan. PAS menyerahkan sepenuhnya kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk membentuk Jemaah Menteri dalam masa terdekat tanpa sebarang syarat dan permintaan. Presidennya Datuk Seri Abdul Hadi Awang dalam satu kenyataan berkata, antara saranan parti itu ialah individu yang dilantik menganggotai kabinet perlu terdiri dalam kalangan yang berintegriti, berkelayakan, berkemahiran dan mewakili masyarakat majmuk. PAS turut menyarankan supaya dilibatkan kalangan profesional untuk membantu kerajaan dalam usaha meningkatkan tahap ekonomi, pendidikan, kesihatan dan kebajikan rakyat. Datuk Seri Abdul Hadi turut menyarankan agar fungsi hisbah atau ombudsman diwujudkan dalam pentadbiran. Beliau juga menghargai jemputan Tan Sri Muhyiddin untuk memberikan pandangan awal mengenai pembentukan kabinet baharu. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX menzahirkan keyakinan dan sokongan tidak berbelah bahagi kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Presiden QPEX Adnan Ahmad bagaimanapun berharap kerajaan baru dapat mempertimbangkan tuntutan yang dibuat sebelum ini, termasuk menyemak semula skim saraan Malaysia dari segi kaci, allowance serta kemudahan lain untuk penjawat awam. Melalui satu kenyataan, QPEX berharap kerajaan akan memandang serius segala rundingan dan tuntutan berkaitan kebajikan penjawat awam. QPEX berharap kerajaan dapat melihat dan meneliti semula pengumuman dibuat kerajaan sebelum ini serta isu yang belum selesai. Antara insentif untuk penjawat awam dan pesara yang belum dilaksanakan oleh kerajaan ialah kenaikan gaji bersamaan satu kenaikan gaji tahunan KGT secara khas kepada semua penjawat awam. Di samping KGT biasa setiap tahun, pemendekan kenaikan pangkat time base kali kedua dikurangkan daripada 13 tahun kepada 10 tahun, kenaikan pencen 1% daripada kadar pencen secara one-off dan kota haji khas kepada pusara. Dalam pada itu, PKR Sabah kekal menyokong kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal untuk terus menerajui kerajaan negeri itu. Pengerusinya Datuk Christina Liu mengulangi pendirian parti ketika menjawab dakwaan menyatakan pemimpin parti itu menimbulkan keraguan mengenai kerajaan yang dipimpin warisan. Tegas PKR Sabah, sokongan itu dibuat demi kepentingan kemajuan dan pembangunan yang lebih besar untuk Sabah. Selain prestasi Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal yang telah membuktikan komitmennya sebagai Ketua Menteri Sabah sejak 21 bulan yang lalu, PKR mempunyai 3 kerusi DUN di Sabah. Sekretariat bersama antara komponen Perikatan Nasional akan ditubuhkan membabitkan semua setiausaha agung parti untuk menyelaras hal ehwal gabungan berkenaan. Menurut Setiausaha Agung UMNO Tan Sri Anwar Musa, semua setiausaha agung komponen Perikatan Nasional menerima arahan daripada kepimpinan setiap parti untuk merealisasikan perkara itu. Jelas Tan Sri Anwar, Sekretariat terbabit akan mengadakan pertemuan setiap minggu bagi membincangkan perkara berkaitan gabungan selain membantu memperkukuhkan jentera kerajaan. Cuma saya dimaklumkan bersatu mungkin perlu masa sehari dua untuk menetapkan siapa sekjen dia, kerana difahamkan ada timbul sikit question mark tentang kedudukan sekjen mereka, tapi itu purely their internal party matters.
Tambahnya, pertemuan tidak rasmi dalam kalangan Setiausaha Agong sudah dijalankan sebelum ini. Mengulas mengenai pelantikan Jemaah Menteri dalam kerajaan baru, Tan Sri Anwar menegaskan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin wajar diberi kebebasan sepenuhnya untuk memilih anggota kabinet. Tan Sri Anwar berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan mesyuarat tertutup bersama rombongan MCA diketuai Setiausaha Agongnya Datuk Chong Sin Woon di PWTC siang tadi. Terima kasih, thank you semua. Bertemu kembali. Hari Keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dipinda dari 6 Jun ke 8 Jun depan. Perkara itu dimaklumkan Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Muhammad Zuki Ali dalam satu kenyataan. Katanya kerajaan juga bersetuju Hari Keputeraan rasmi Al-Sultan Abdullah pada hari Isnin pertama bulan Jun setiap tahun mulai 2021 yang diisytiharkan sebagai Hari Kelepasan Am. Isteri juara program Da'i musim kedua dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas tuduhan menipu seorang wanita, Nur Ainul Nakim Muhammad Razi, 40 tahun, yang juga isteri kepada Ni Ahmad Farhan Ni Muhammad, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Selepas pertuduhan dibaca di hadapan Magistrate Wong Chai Sia, berdasarkan kertas pertuduhan tertuduh pada 21 Disember 2017 hingga 26 Februari 2018 bertempat di Taman Keramat Wang Semaju, memperdaya Nur Siha Ala 48 untuk menyerahkan wang berjumlah RM10,050 untuk sijil halal dan pengiktirafan daripada Kementerian Kesihatan bagi produk miliknya. Pendakwaan dibuat muka Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara selama kurang setahun dan tidak melebihi 10 tahun dengan sebat serta denda. Magistrate memerintahkan tertuduh membayar jaminan RM4,000 dan menetapkan 3 April ini untuk serahan dokumen. Di Klang, seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Klang atas pertuduhan memperdaya seorang mangsa hingga sanggup membayar RM7,000 bagi mendapatkan gelaran darjah kebesaran Datuk Seri dari Istana Perak yang tidak wujud. Tertuduh K. Tages Warren, 26 tahun, didakwa melakukan kesalahan itu pada 11 Februari lepas. Siasatan polis mendapati mangsa seorang lelaki tempatan yang terpedaya dengan tawaran itu telah membuat bayaran RM7,000 ke dalam akaun tertuduh. Selepas menyedari ditipu, mangsa membuat laporan polis pada 21 Februari lepas. Hasil siasatan mendapati tertuduh menggunakan gelaran Datuk Seri bagi meyakinkan mangsa selain menjanjikan allowance setiap bulan sebanyak RM15,000. Suspek ditangkap pada 25 Februari lepas. Pertuduhan dibuat muka Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun dengan sebatan dan denda jika sabit kesalahan. Magistrate Roslizi Sulaiman membenarkan tertuduh diikat jamin RM4,500 dan menetapkan sebutan semula kes pada 27 April depan. 41 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam operasi gasak laut oleh Eskom di Kuna. Komandan Eskom Datuk Hazani Ghazali dalam satu kenyataan berkata, operasi bertujuan mengekang kemasukan dan kewujudan parti yang disyaki menjadi tali barut kepada kumpulan kidnapping for ransom KFRG. Operasi bermula jam 3 pagi tadi dan tertumpu di kawasan perkampungan atas air di Kampung Pangkalan Sumil, Kampung Kuna, Jaya Laut dan Kampung Kulo. Seramai 255 orang diperiksa. 41 daripada mereka ditahan, antaranya kerana tidak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri yang sah atau meragukan. Pihak Sabah Electricity Sdn Bhd turut melakukan operasi pemotongan terhadap rumah-rumah setinggan yang membuat penyambungan elektrik secara haram. Laporan antarabangsa susulan penularan COVID-19 hampir di seluruh dunia. Kumpulan Bank Dunia akan menawarkan pakej bantuan kewangan segera bernilai $12 bilion bersamaan lebih $50 bilion
lebih 50 bilion ringgit kepada negara-negara terjejas bagi menangani impak kesihatan serta ekonomi akibat penularan virus yang sehingga kini kes kematian sudah melepasi 3,000 orang. Menurut Presiden Kumpulan Bank Dunia David Malpass, pihaknya akan turut menyalurkan nasihat dasar dan teknikal bagi memastikan negara-negara terbabit mendapat akses kepakaran global selain mengutamakan negara termiskin dan yang berisiko tinggi dengan kapasiti yang terhad. Menurutnya lagi, penyelesaian itu akan memanfaatkan pengalaman daripada kejadian serupa sebelum ini yang bertujuan menghadkan impak ekonomi dan sosial akibat COVID-19 secara global. Tujuh belas warga Itali yang mengembara ke India telah disahkan positif COVID-19 selepas sampel mereka diambil dan dihantar ke Institut Kebangsaan Virologi India untuk pengesahan. Kesemua pelancong yang dijangkiti itu kini dikuarantin di sebuah pusat pemantauan khas di New Delhi. Menurut laporan media tempatan, antara yang positif merupakan pasangan suami isteri yang mengembara di Rajasthan. Ia mencetuskan kebimbangan di kalangan warga India kerana Itali merupakan negara tertinggi yang mencatat kematian selepas Korea Selatan dan China dengan 79 kes kematian. Bagaimanapun, Perdana Menteri India Narendra Modi mengingatkan penduduk tempatan agar tidak panik dan mengambil langkah berjaga-jaga bagi membendung penularan. Beliau turut membatalkan jemputan ke Festival Holi minggu hadapan sebagai langkah pencegahan. Berikutan acara itu bakal menjadi tumpuan pelancong di seluruh dunia. Selepas sejam, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengadakan perbincangan dengan Ketua Perunding Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar menerusi panggilan lebih 30 minit. Tentera Taliban dilaporkan melancarkan serangan ke atas 3 pusentera di Imam Sahib wilayah Kunduz. Serangan mengorbankan 10 anggota tentera Afghanistan dan 4 anggota polis. Memetik sumber AFP, angka kematian mencecah 20 orang. Terdahulu, Taliban baru saja menandatangani perjanjian dengan Amerika Syarikat yang bertujuan membawa perdamaian di Afghanistan. Perjanjian itu dikatakan bakal menyaksikan pengunduran sepenuhnya tentera asing dari Afghanistan dalam tempoh 14 bulan mendatang. Ia turut menimbulkan dialog di antara Taliban dan kerajaan Kabul kerana jika ia berjaya, ia mungkin menghentikan konflik yang berlarutan selama 18 tahun. Dan terbaru, Amerika Syarikat dilapor membalas menerusi serangan udara di Nahir Saraj Helmand. Bagaimanapun, perincian serangan terbaru itu belum didedahkan lagi. Persatuan Kebajikan Ukhuwah dan Silaturahim Pahang Ukhuwah Pahang menjadi persatuan pertama di negeri itu melaksanakan pakaian sukan patuh syariah. Presidennya Zulkifli Senat berkata semua atlet diwajibkan menutup aurat pada kejohanan Ukhuwah Super Muay Thai MB Challenge Cup 2020 selaras dengan dasar kerajaan negeri yang mahu penganjuran sukan mematuhi kandak syarak terutama berkaitan soal pakaian. Dari segi pemakaian ni kita adalah kejohanan yang pertama lah. Kejohanan Muay Thai yang pertama di negeri Pahang sendiri yang menganjurkan dari segi pemakaian patuh syariah Islam lah. Ini adalah kejohanan pertama dan kita berharap supaya kejohanan kita dari segi pemakaian patuh syariah Islam menjadi contoh kepada penganjuran-penganjuran, terutama sekali penganjuran Muay Thai dan juga kepada sukan-sukan yang lain lah.
Beliau berkata demikian pada sidang media sempena kejohanan Ukhuwah Super Muay Thai MB Challenge Cup 2020 di Stadium Darul Makmur. Kejohanan itu menampilkan 12 peninju dari seluruh negara dan dijadual berlangsung pada 27 Mac ini di Stadium Tertutup Supa Indra Mahkota. Zulkifli menjangkakan lebih 4,000 penonton hadir menyaksikan kejohanan. Sekian berita TV 9 malam ini. Menutup tirai, visual bandar bergolak Marid Al-Numan di wilayah Idlib Barat Laut Syria. Saya Susila Ida Yaakob. Assalamualaikum dan selamat malam.